Okay, selamat pagi kelas. So, hari ini kita masuk ke bab 7. Minggu lepas cikgu ada bagi kamu nota ini. Okay, supaya kamu boleh salin dan print bagi yang ada printer dan lekatkan di buku nota kamu. Okay, kita cuba melengkapkan buku nota untuk tahun ini. Okay, cikgu harap kamu semua ikut arahan cikgu lah untuk menyalin ataupun mencetak keluar nota yang cikgu bagi ini. Okay, sebab cikgu penat-penat buat nota. Harap kamu bagi kerjasama lah. Ini untuk kebaikan kamu juga. Okay, untuk bab 7, iaitu peningkatan tamadun Cina dan India. Okay, sebelum ini kita dah mempelajari tamadun awal dunia. Kan sudah ada tamadun Indus dan tamadun Huangho. Okay, tetapi kenapa pula ada tamadun India dan Cina? Okay, kalau kamu perasan, tengok pada bab 5 sebelum ini. Dua tamadun tersebut mengalami kejatuhan. Okey, ini adalah kebangkitan semula tamadun itu yang membawa kepada kemajuan tamadun. Okey. Sehingga hari ini. Okey. Di sini kita akan tengok pada dua tamadun ini. Okey. So, untuk sinopsis bab dan objektif pembelajaran bab, kamu boleh buka buku teks ke muka surat 138. Kita ada 3 objektif di dalam bab ini. Okey. So, terus kepada tajuk yang pertama, 7.1, tamadun India. Selepas tamadun Indus runtuh. Okey, pengenalan. Tamadun India merupakan tamadun yang standing dengan tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun China. Tamadun India telah mengalami peningkatan yang sangat mengagumkan dalam pelbagai bidang seperti pemerintahan, peluasan kuasa, ekonomi, kebudayaan, teknologi dan keagamaan. Pencapaian inilah yang meletakkan tamadun India antara tamadun yang terunggul di dunia. Okey, lokasi dan perkembangannya. Okay, selepas tamadun Indus berakhir, berlaku perubahan dalam perkembangan tamadun India. Perkembangan ini berlaku apabila pusat tamadun beralih ke lembah Ganges. Okay, peralihan ini menandakan bermulanya tahap baharu dalam tamadun India yang sebelumnya berpusat di lembah Indus. Okay, kamu tengok, dia berpindah kepada lembah Ganges. Dulu di Indus. Okay, ingat lagi? Bab 5 dulu. Okay. So, tamadun India yang sebelumnya berpusat di lembah Indus. Salah ayat. Okey, perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India yang menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut. Perkembangan yang berlaku di sekitar di sekitar lembah Ganges membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Janapada. Okey. Dan kerajaan-kerajaan ini kemudian yang membentuk kewujudan kerajaan yang lebih besar dikenali sebagai Mahajanapada yang cikgu highlightkan di sana. Okey, itu nama kerajaan. Kalau kita sini kita sebut sebagai daerah bahagian. Okey, itu yang kita sebut pada istilah moden bagi negara kita sekarang. Di sini mereka menyebutnya sebagai Janapada dan Mahajanapada bagi yang lebih besar. Okey. Okey. Itu sedikit mengenai tamadun India. Okey, sekarang kita tengok pada kerajaan Magadha di timur laut India. Okey. Okey, Magadha yang terletak di timur laut India muncul sebagai kuasa penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India antara tahun 540 hingga 490 sebelum Masehi. Kejayaan ini dikaitkan dengan kedudukan Magadha yang strategik di lembah Ganges yang membolehkannya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges. Kemunculan Magadha memainkan peranan penting dalam perubahan sistem politik di India melalui peluasan kuasa dan menjadi asas kepada kewujudan kerajaan-kerajaan lain seperti dinasti Nanda, Maurya, dan Gupta. Ketiga-tiga dinasti ini berjaya menonjolkan kehebatan memperluas kuasa sehingga membentuk kerajaan dan empayar yang luas. Okey. So, untuk tamadun ini kita berfokus kepada
Peluasan kuasa. So, untuk pagi ini, sebab topik peluasan kuasa ini ada banyak nanti ya. Ini cikgu berikan sisi yang penting sajalah. So, kita hanya cover mengenai lokasi dan perkembangan ini saja. So, setakat itu saja hari ini. Sekian, terima kasih kelas. Esok ataupun minggu depan kita sambung pada peluasan kuasa dalam tamadun India. So, cikgu nak kamu baca dulu lah dalam buku teks supaya kamu lebih faham nanti apabila cikgu memberikan penerangan dalam bentuk video ini. Diharap kamu semua mengisi kehadiran dan membuat latihan yang cikgu beri. Cikgu beri latihan untuk penilaian kamu, untuk cikgu beri markah kepada kamu. Bukan suka-suka. Bukan beri latihan untuk menyeksa kamu supaya kamu membuat latihan banyak-banyak di rumah. Bukan macam itu. Kamu rasa terseksa buat latihan, bukan banyak pun. Dialah cikgu lain ada bagi banyak, tapi saya tak bagi banyak. Lepas tu, kehadiran kena isi. Apabila kamu tak isi kehadiran, kamu dianggap ponteng. Apabila dianggap ponteng, ia masuk kepada rekod disiplin kamu. Bila kamu ponteng, maka untuk untuk markah PBD kamu tidak layak mendapat markah PBD kerana kamu tidak masuk kelas pun. Itu maksudnya. So, untuk tahun 2021 ini, tingkatan 1 ini bermakna kamu tidak ada pencapaian jika kamu ponteng. Kita masuk sekolah, kita nak belajar, kita nak mencapai sesuatu, kita nak belajar sesuatu. Ada banyak pecahan subjek, BM, BI, bla 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 lagi. Itu yang kita nak pelajari. Itu sebabnya kita nak masuk sekolah. Dan ilmu itu akan digunakan untuk kita hidup di masa hadapan. Bukan ilmu sejarah itu, tapi nilai dia yang kita dapat. Contohnya dalam sejarah ini, banyak yang telah kita pelajari sebelum ini. Kita belajar cara untuk tidak berputus asa. Contohnya bagi tamadun-tamadun awal sejarah. Contohnya di zaman Paleolitik, di mana semuanya adalah sangat simple dan semua peralatan hanyalah dibuat dengan batu, tapi mereka tidak putus asa. Mereka makin mencipta dan terus mencipta peralatan yang lebih baru sehingga membawa kepada perubahan zaman, kepada zaman Mesolitik. Lepas tu muncul pula zaman logam dan seterusnya. Dan banyak lagi iktibar dan pengajaran yang boleh kita dapati dalam sejarah ini. Begitu juga dengan subjek lain. So, belajarlah kelas. Itu saja pesanan cikgu. Untuk hari ini setakat itu saja. Sekian, terima kasih.